Tengok yang kedua terakhir, penghalang khusyuk ataupun perkara-perkara yang membuatkan kita tak khusyuk. Dan yang pertama, tidak memahami maksud bacaan dalam solat. Ni biasalah kita orang Melayu kan. Tak faham apa yang kita baca. Tapi anda kata kita faham, sebab kita belajar Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Maksudnya kita sekurang-kurangnya Al-Fatihah tu kita tahu maksud dia, apa yang kita minta. Setiap tasbih dalam solat sebenarnya kita minta dengan Allah, kita berdoa kepada Allah. Anda kata kita faham, saya rasa kita tak akan main-main lah. Ada, saya bagi analogi yang penting lah. Kita nak minta dengan seseorang tapi kita minta dengan main-main. Agak-agak dia nak bagi tak? Saya rasa tak lah. Anda kata contoh kita pergi jumpa YB, nak minta pertukar 5,000 kan. Kita minta main-main. YB boleh tak bagi ni? Rasanya memang dia tak bagi. Sebab tu kita nak minta dengan Allah, kita kena faham dan kita, maksudnya kita minta dengan bersungguh-sungguh. Tidak bermain-main. Sebab tu saya kata solat ni ialah perkara kita berdoa, kita minta dengan Allah. Samping ialah saat kita pernah dekat dengan Allah, ialah masa solat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjaga adab ketika berwuduk. Ini kita sentuh tentang wuduk pada kelas-kelas yang sebelum ni lah. Yang ketiga, tu yang kedua. Yang ketiga, makanan dan minuman daripada pakaian daripada sumber yang haram. Yang keempat, banyak melakukan dosa dan maksiat. Sekejap, nak masuk. Itu yang keempat. Yang kelima, solat dalam keadaan yang tergesa-gesa. Yang kelima solat dalam keadaan yang tergesa-gesa, maksudnya di akhir-akhir waktu dan nak solat dalam keadaan tergesa-gesa lah. Ataupun kita nak bekerja, nak kejar waktu dan sebagainya, tergesa-gesa, sepatutnya dielakkan. Yang keenam, solat pada waktu makanan terhidang, ketika lapar ataupun mengantuk, sepatutnya tak boleh. Sebab tu kalau asrama, saya kongsikan sedikit pengalaman saya berada di asrama. Saya bersekolah dulu di asrama. Memang kita, sebelum kita solat maghrib, memang kita akan makan untuk makan malam. Pas makan malam baru kita pergi masjid untuk menunaikan solat maghrib dan solat isyak. Maksudnya kita makan dulu kalau makanan dah terhidang. Atau ketika lapar ataupun ketika mengantuk. Ni subuh lah biasanya mengantuk. Kan sebab tu kita kata kita nak tahu kepentingan solat dulu supaya kita tunaikan solat dengan sempurna. Yang yang ketujuh atau yang terakhir, banyak memikirkan perkara keduniaan. Yang sama maksudnya kita banyak fikir subjek apa lepas ni kan. Cikgu apa? Ya lama lepas ni cikgu siapa ni kan, contoh. Maksudnya kita banyak fikir, semasa solat kita fikir. Ataupun kita dekat kantin, lama kat kantin ni nanti ada apa nak beli apa lepas ni duit aku ada kat mana. Masa tu kita fikir semasa solat. Sebab apa kita fikir? Sebab solat adalah waktu yang paling tenang. Okay, yang terakhir untuk hari ni, cara mendapatkan khusyuk dalam solat ada 4. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita amalkan, insyaAllah. Okay, yang pertama adalah sebelum menunaikan solat. Cara yang pertama ialah menunaikan solat pada awal waktu. Yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan wuduk dengan menjaga sunat dan adab-adabnya yang kita dah bincang semasa wuduk. Yang ketiga lah mendapatkan solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni yang 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas tu rawatib. Qabliyah dan ba'diyah. Yang keempat, menjauhkan tempat daripada segala gangguan. Maksudnya ni kalau ada TV, contoh kat rumah kalau ada TV, kalau boleh jauh lah. Kalau kat sekolah, contoh surau kita, kat dewan tu ada program dan sebagainya. Kalau boleh, kita tutup pintu supaya dia kurang dengar daripada bunyi-bunyi kat luar. Yang kedua ialah peranan anggota ketika solat. Mata melihat tempat sujud. Ni untuk yang masuk, tu sebarkan dekat kawan-kawan yang lain kat form 1. Saya rasa ni benda ni dah belajar di sekolah rendah. Sebab saya tengok dalam silibus, darjah 4, darjah 5 awak dah belajar untuk solat. Mata kita disunatkan kita tengok tempat sujud. Tak, sebab saya tengok ada yang tengok kawan dia ke sebelah tepi. Kiri kanan tengok kawan dia. Tengok kawan dia solat. Kau nak sembahyang ni kau tengok kawan ke kau nak menghadap siapa kan? Contohlah. Yang kedua,
tidak berpaling, menjeling atau melakukan pergerakan yang bukan daripada perbuatan solat. Ini pun banyak murid kita buat. Dia pesan sebab saya memang saya nampak dia belakang, saya nampak dia jeling. Walaupun dia tak berpaling tapi jeling, dia punya mata dia jeling kawan dia. Dan tengok kawan dia dah solat ke belum. Macam tu. Yang kedua, yang ketiga, untuk peranan yang ketiga ataupun cara yang ketiga, peranan akal fikiran ketika solat. Yang pertama ialah memahami dan menghayati maksud bacaan dalam solat. Ni sekurang-kurangnya Al-Fatihah kita dah bincang sebelum ni. Sepatutnya Al-Fatihah semua orang dah tahu dan faham maksud Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. Dan yang kedua dari segi peranan akal, yang kedua tidak memikirkan hal dunia. Ini memang khusyuk betul lah ni. Kita tidak memikirkan hal dunia. Dia macam Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh. Ketika beliau nak sujud, dia ditikam. Maksudnya dia tak sedar yang dia ditikam sampai dia duduk antara sujud, dia jatuh. Sebab khusyuknya beliau ketika solat, nak menunjukkan khusyuknya beliau ketika solat sebenarnya. Kalau kita nyamuk hinggap pun rasa dah geli-geli kan nak tampar kan. Contohlah itu. Contoh. Kita punya khusyuk tu, wallahualam lah. Yang keempat, peranan hati ketika solat. Ini paling penting yakin Allah mengetahui perlakuan kita. Kita merasakan kita melihat Allah ataupun sebaliknya, ni konsep ihsan. Rasa dah belajar rasanya. Sudah dah. Menghadirkan rasa gerun terhadap kehebatan Allah. Dan yang paling penting, yang terakhir anggap solat yang kita buat adalah solat yang terakhir. InsyaAllah kita akan buat solat tersebut dengan sehabis baik yang kita boleh buat supaya solat kita diterima oleh Allah. Itu saja untuk hari ni. Ada soalan tak nak tanya? Boleh tanya. Ada kata saya tak boleh jawab, Ustazah boleh tolong jawabkan. Ada kata tak boleh juga, saya akan rujuk yang lebih pakar dan saya akan kongsikan untuk kelas yang seterusnya lah. Yang baru masuk boleh tulis nama dan kelas di ruangan chat. Ada soalan boleh buka mic. Jangan malu-malu. Takkan saya seorang bercakap dengan Ustazah je. Macam krik-krik sangat. Tak apa, saya lebih kepada konsep kita berkongsi ilmu untuk solat. Sebab solat ni, macam kita tahu, amalan yang pertama yang ditanya di padang mahsyar nanti. Boleh buka mic. Dia kata malu-malu boleh letak di ruangan komen. Ustazah nak tambah apa-apa tak Ustazah? Ustazah ke Cikgu Afikah ke? Ustazah buka mic tapi tak dengar. Ustazah ada nak tambah apa-apa tak? Bukan tak ada. Tak ada. Oh tak ada. Share lah sikit Ustazah. Okay, saya nak cerita pasal apa tadi Imam Abu Hanifah kan. Dia punya kehebatan Imam Abu Hanifah. Sementara tunggu soalan, saya kongsikan sedikit kisah lah supaya kita boleh ambil iktibar. Berkaitan dengan solat juga sama. Ada semasa zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni ialah pengasas mazhab Hanafi. Saya 4 mazhab yang saya lupa itu kan. Ada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Ada 4. Saya dah ingat dah. 4 mazhab. Untuk mazhab Hanafi diasaskan oleh Imam Abu Hanifah. Dia punya kelebihan. Dia semasa dia menjadi macam mufti ataupun ulama dekat kawasan itu, ada orang tanya soalan-soalan biasa kan. Ada seorang tu satu hari ada seorang tu tanya dia, datang, wahai Imam Abu Hanifah, aku ada masalah ni. Dia tanyalah, engkau ada masalah apa? Dia kata, wahai Imam, dia kata aku tercicir barang. Suatu hari aku ada korek, aku ada gali lubang, aku letakkan aku punya harta, emas macam tu lah, orang dulu-dulu kan. Dia simpan emas dia ataupun duit dia, barang berharga dia letak dalam tanah. So letak dalam tanah, lepas tu dia kata kat Imam Abu Hanifah, tapi sebab benda tu dah lama aku tanam, tapi aku tak ingat kat mana aku tanam. Dia kata Imam Abu Hanifah ni dia terkenal dengan bidang fiqh. Fiqh ni yang kita belajar sekarang ni. Macam solat. Dia terkenal dengan bidang fiqh sebenarnya. Dia bukan
Yang sebab dia tanya tu soalan yang kehidupan seharian. Macam mana nak ingat? Imam Ibu Hanifah dia kata, dekat orang ni dia kata, kau balik malam ni, kau bangun solat malam ataupun qiyamul lail, lebih kurang pukul kalau ni saya bagi contoh Imam Hanifah taklah jawab macam ni. Saya bagi contoh, kau bangun daripada pukul 3 sehingga subuh kau solat. InsyaAllah kau akan tahu ataupun kau akan ingat balik tempatnya kau tanam harta kau dulu. Orang ni buatlah. Dia kata dia nak sembahyang apa, kita panggil qiyamul lail lah, qiyamul lail. Baru nak sembahyang, kalau tak silap saya 2 rakaat, 4 rakaat, tak sampai subuh. Dia dah ingat dia letak benda tu kat mana. Dia esoknya pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Dia kata, wahai Imam, terima kasih. Tapi aku tak sempat sampai ke subuh. Aku solat. Dalam 4 rakaat aku solat, dah jumpa, dah ingat kat mana. Imam Abu Hanifah dia kata apa? Dia kata, memang kerja syaitan pun. Sebab dia tak suka, dia tengok kita buat amal ibadat banyak. Sebab tu syaitan tu datangkan ilham dekat orang tu. Dia kata, kau tanam kat sini dulu. Sebab dia tak nak orang tu sembahyang sampai ke subuh. Maksudnya kita nak ingat sesuatu ataupun masa yang paling tenang ialah masa solat. Tapi masa solat kena ingat juga, kalau kita khusyuk, syaitan datang lah. Ni sini makan. Nak makan lah, nak main lah. Sekejap lagi nak main PUBG, sekejap lagi nak lepak mana, sekejap lagi lepak toilet. Semua macam datang dalam kepala. Yang pertama musim PKP kan sekarang ni. Tengok hari semalam ada ramai juga saya jumpa budak-budak kita. Form 1 ada. Tapi tak nak sebut nama kat sini lah. Dia main motor kat depan sekolah. Tapi dalam live ni tak ada kot. Tak ada ni, tak masuk. Pasal dia suka main motor lagi daripada masuk kelas, tambah ilmu. Ada soalan tak?